Selamat datang. Dalam episod ini kita akan membincangkan tentang isu penggantian Speaker Parlimen. Soalnya, bolehkah Yang di-Pertua Dewan Rakyat dipecat oleh Kerajaan Malaysia atas arahan Kabinet? Ini merupakan salah satu isu yang menimbulkan pelbagai tanda tanya, khususnya apabila terdapat kemungkinan perubahan politik. Yang berhormat Tan Sri Anwar Musa, iaitu Setiausaha Agung UMNO, telah memberi kenyataan media, saya rasa dalam bulan Mac 2020, bahawa terdapat kemungkinan kerajaan akan menggantikan Speaker Dewan Rakyat dalam persidangan Parlimen seterusnya. Jadi tarikh itu telah ditukar kepada 18 hari bulan Mei. Dari sisi undang-undang, adakah ini betul? Saya berpendapat tidak. Dan saya akan cuba menerangkan mengapa ini tidak boleh dilakukan. Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan tahu, negara kita berfungsi atas dasar pengasingan kuasa, dalam bahasa Inggerisnya separation of powers. Dasar itu melalui 3 organ demokratik. Yang pertama, perundangan atau legislature atau parlimen. Yang kedua, kehakiman iaitu judiciary. Yang ketiga, apa yang dipanggil executive atau lebih dikenali oleh orang ramai sebagai kerajaan. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah ketua bagi ketiga-tiga badan ini dan menerajui negara kita di bawah Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Dalam ketiga-tiga organ ini, Parlimen berkedudukan lebih tinggi daripada kerajaan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengetahui bahawa fungsi Parlimen tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan dan juga konsep rule of law. Kini pula timbul isu berkenaan penggantian Speaker Parlimen. Sebelum kita membincangkan isu penggantian beliau, kita harus pertamanya melihat soalan siapa yang boleh melantik Speaker Parlimen. Secara ringkas, jawapannya adalah Parlimen, di mana Perkara 57 Sab 1 menyatakan bahawa Dewan Rakyat hendaklah dari semasa ke semasa memilih sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat, ahli Dewan itu atau seorang yang layak dipilih sebagai ahli Dewan tersebut. Maka Speaker tidak dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ataupun kerajaan. Jika kita lihat isu berkenaan penamatan perkhidmatan Speaker Parlimen atau penggantian beliau, yang pertama, Speaker boleh meletak jawatan dengan mengutus surat. Ini diperuntukkan di bawah Perkara 57 Sab 2. Speaker tidak boleh mengumumkan pada satu hari bahawa beliau tidak akan hadir bertugas atau memegang mikrofon beliau dan mengumumkan bahawa beliau meletak jawatan. Ini kena secara bertulis. Itu dalam perlembagaan. Secara amalan, beliau akan menulis kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong serta ketua-ketua organ kerajaan sebagai pengumuman rasmi perletakan jawatan beliau. Dalam berapa carakah seorang Speaker Dewan Rakyat boleh kehilangan jawatan beliau? Itu soalnya. Selain daripada meletak jawatan, terdapat 4 cara di bawah Perkara 57 2 di bawah perlembagaan. Yang pertama, di perenggan A, semasa Dewan Rakyat bersidang. Dalam persidangan pertama selepas pilihan raya, Dewan boleh memutuskan untuk menggantikan Speaker. Yang kedua, di bawah perenggan B, apabila Speaker berkenaan berhenti menjadi Speaker Dewan Rakyat, selain daripada akibat pembubaran Dewan Rakyat, atau jika beliau berhenti layak menjadi Speaker. Contohnya, katakanlah melalui masalah kesihatan dari segi fizikal atau mental, atau sekiranya Speaker meninggal dunia. Yang ketiga, apabila Speaker berhenti layak
menjadi ahli rakyat. Jawatan speaker ni tak boleh buat bisnes. Contohnya, jika speaker menjadi ahli lembaga pengarah syarikat, terlibat dalam perniagaan korporat dan sebagainya, beliau boleh kehilangan kelayakan beliau meneruskan kedudukan beliau sebagai speaker. Yang keempat adalah apabila Dewan Rakyat mencapai resolusi untuk mengosongkan jawatan speaker. Ini dalam perkara 57 sub 2C Perlembagaan Persekutuan. Sekarang kita kembali kepada isu asas. Adakah speaker Dewan Rakyat harus digantikan? Yang tadi soalannya, cara mana kita boleh menggantikan? Soalan sekarang, haruskah benda itu berlaku? Saya berpendapat tidaklah. Setakat ni, tiada resolusi yang dibangkitkan berkenaan apa-apa ketidakupayaan atau kehilangan kelayakan speaker bagi mewajarkan penggantian beliau. Saya rasa perubahan komposisi Parlimen secara kerap mampu menjejaskan stabiliti Parlimen. Ini akan menunjukkan seolah-olah terdapat pengaruh politik dalam menjalankan kerja dan fungsi Parlimen. Masalahnya, harapan rakyat Malaysia semasa mengundi dalam pilihan raya yang lalu telah dengan jelas menunjukkan bahawa harapan mereka terhadap kerajaan baru, bahawa kerajaan baru ini akan berfungsi dengan telus dan adil. Mereka beranggapan bahawa kedudukan dan tanggungjawab speaker adalah di luar lingkungan penggolakan kuasa atau politik. Anggapan ini adalah betul. Saya berpendapat bahawa adalah wajar bagi seseorang speaker yang mempunyai latar belakang profesional untuk dikekalkan sehingga pilihan raya seterusnya. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi mendengar episod ni. Sehingga kita bertemu semula, saya GK Garnison daripada GK TV. Sekian, terima kasih.